Keselamatan di padan sekolah. Keselamatan di padan sekolah merangkumi dua aspek utama, iaitu persediaan fizikal dan juga persediaan alatan. Persediaan fizikal melibatkan dua aktiviti asas, iaitu proses memanaskan badan dan juga menyejukkan badan. Proses memanaskan badan dilakukan sebelum pelajar melakukan aktiviti sukan, manakala proses menyejukkan badan dilakukan setelah pelajar selesai bersukan. Kedua-duanya amat penting bagi membantu peredaran darah yang lancar, seterusnya mengelakkan daripada kekejangan otot berlaku atau dengan kata lain adalah kram. Yang kedua ialah persediaan alatan yang melibatkan aspek pakaian sukan, alatan sukan serta peraturan ketika bertanding dalam apa jua aktiviti sukan. Aspek keselamatan ini perlu dipraktikkan dalam 4 keadaan, iaitu sebelum bersukan, semasa bersukan, setelah bersukan dan ketika dalam pertandingan. Ia bertujuan mengelakkan sebarang kecederaan ringan atau kemalangan berlaku semasa melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Video selepas ini menunjukkan seorang mahasiswi yang sedang melakukan persediaan fizikal. Untuk pengetahuan para pelajar, teknik yang digunakan untuk memanaskan badan serta menyejukkan badan adalah sama, iaitu dalam kiraan 10 bagi setiap teknik. Tetapi, suka diingatkan, proses memanaskan badan perlu dilakukan sebelum para pelajar melakukan aktiviti sukan, manakala proses menyejukkan badan perlu dilakukan selepas para pelajar melakukan aktiviti sukan. Oops, jangan lupa ya, tarik nafas dan hembus nafas juga ya. Selamat menonton! Persediaan alatan yang pertama adalah pakaian sukan. Pakaian sukan seorang pelajar haruslah seperti mana rajah berikut, iaitu kain yang digunakan mestilah selesa yang mana diperbuat daripada cotton atau kapas. Kemudian, pelajar haruslah memakai pakaian sukan yang sesuai dengan saiz tubuh badan seorang pelajar dan memakai tracksuit sukan. Yang terakhir, pelajar diwajibkan memakai kasut sukan dan stokin bagi mengelak sebarang kecederaan ketika melakukan aktiviti di padang sekolah. Info kesihatan yang diberikan adalah dua. Yang pertama, pakaian yang terlalu ketat dapat menjerut peredaran salur darah menyebabkan pelajar pitam atau pingsan secara tiba-tiba. Yang kedua, pakaian berwarna hitam atau gelap mudah memerangkak haba menyebabkan peningkatan suhu badan berlaku. Hal ini haruslah dibendung kerana peningkatan suhu yang mendadak berpotensi besar membawa kepada penyakit strok haba. Persediaan alatan yang kedua adalah alatan sukan. Umumnya, para pelajar haruslah mengikuti 3 pesanan berikut, iaitu yang pertama adalah alatan sukan yang dipilih haruslah sesuai dengan umur, ketinggian dan keupayaan fizikal pelajar. Contohnya, pelajar yang mempunyai ketinggian yang rendah haruslah mengelakkan diri daripada bermain permainan seperti bola keranjang. Seterusnya, alatan sukan haruslah dalam keadaan yang baik dan masih boleh digunakan. Ia bertujuan untuk mengelakkan para pelajar daripada tercedera. Dan yang ketiga, para pelajar haruslah memakai alatan keselamatan ketika terlibat dalam sukan berisiko tinggi seperti gusti ataupun seperti aktiviti mengangkat berat.
Hal ini bertujuan membantu para pelajar meningkatkan prestasi dalam aktiviti sukan, khususnya pelajar atlet, serta mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku semasa sedang melakukan aktiviti di padang sekolah. Info kesihatan yang diberikan adalah sukan berisiko tinggi mempunyai alatan seperti simpad, abdominal guard, headgear dan sarung tangan untuk melindungi bahagian-bahagian tertentu badan. Para pelajar haruslah peka terhadap keselamatan diri mereka sendiri ketika berada di padang sekolah untuk bermain sukan. Sesuai dengan peribahasa, sediakan payung sebelum hujan. Keselamatan semasa pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah. Sejak kebelakangan ini, banyak keratan akhbar yang telah dicetak mengenai kemalangan jalan raya dalam kalangan pelajar. Ini adalah beberapa contoh keratan akhbar berkaitan kemalangan jalan raya. Dengan demikian, terdapat beberapa langkah keselamatan jalan raya yang perlu pelajar patuhi. Seperti yang kita lihat daripada gambar ini, pejalan kaki hendaklah berhenti apabila lampu isyarat berwarna merah. Selain itu, pejalan kaki hendaklah berdiri di belakang divider jalan sementara menunggu lampu isyarat berubah warna hijau. Apabila lampu isyarat berwarna hijau, ibu perlulah memimpin tangan anaknya dan melintas jalan dengan selamat. Seterusnya ialah menggunakan lintasan zebra. Pelajar perlulah menggunakan lintasan zebra ketika melintas jalan bagi keselamatan pelajar sendiri. Selain itu, pelajar boleh melintas apabila lampu untuk pejalan kaki menyeberang berwarna hijau. Apabila lampu untuk pejalan kaki menyeberang berkelip, ia bererti lampu akan bertukar kepada merah. Maka, pelajar hendaklah mempercepatkan langkah mereka bagi mengelakkan kemalangan berlaku. Kemudian adalah keselamatan semasa menunggang basikal. Pertama, memakai kasut. Kedua, memakai jaket yang mempunyai jalur-jalur reflektif. Dan yang ketiga, memakai topi keliada kepala bagi mengelakkan kecederaan kepala. Seterusnya, penunggang basikal perlulah memasang lampu belakang yang berkelip semasa menunggang di kawasan gelap dan memakai pakaian yang berwarna terang serta jaket berjalur reflektif semasa menunggang di kawasan gelap. Di samping itu, penunggang basikal perlulah menunggang basikal di sisi jalan. Kemudian, penunggang basikal perlulah memberi isyarat tangan yang betul apabila mahu membelok ke kiri atau membelok ke kanan. Sedikit tambahan, ini adalah cara pemakaian helmet yang betul. Akhir sekali adalah langkah keselamatan bagi pejalan kaki. Seperti yang kita lihat daripada video ini adalah contoh sebagai pejalan kaki yang salah. Pejalan kaki tidak boleh sesekali berjalan mengikut arus jalan atau pejalan kaki akan terlibat dalam kemalangan. Ini adalah contoh yang betul sebagai seorang pejalan kaki. Pejalan kaki perlulah berjalan kaki mengikut lawan arus jalan dan sentiasa memandang lalu lintas yang datang dari arah depan. Terusnya, pejalan kaki hendaklah berjalan kaki di atas kaki lima jika ianya disediakan. Seterusnya, keselamatan di dalam kelas. Peraturan kelas dibuat untuk memastikan keselamatan semua pelajar berjalan. Ini adalah contoh peraturan kelas yang perlu ada dan perlu dipatuhi untuk mengelakkan sebarang kecederaan berlaku. Peraturan kelas ini haruslah ada di dalam kelas dan ditampal. Pelajar juga perlulah mengambil ceknya untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Antara isi yang terkandung di dalam peraturan kelas ialah: yang pertama, semua murid hendaklah duduk di tempat masing-masing apabila pelajaran bermula. Yang kedua, murid-murid tidak dibenarkan membuat bising di dalam bilik belajar. Yang ketiga, murid-murid dilarang mencenteng dinding, meja, papan notis dan papan tulis. Yang keempat, murid-murid dilarang duduk di atas meja kecuali diarah oleh guru. Yang kelima, murid-murid tidak dibenarkan berada di dalam bilik belajar pada waktu rehat. Yang keenam, sila buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Yang ketujuh, dilarang keluar tanpa kebenaran guru. Dan yang terakhir, murid perlu menggunakan bahasa yang sopan semasa bercakap.
Peraturan kelas terbahagi kepada 3, iaitu sebelum masuk ke kelas, ketika berada di dalam kelas dan setelah habis waktu. Pelajar perlulah beratur sebelum masuk ke kelas dan pelajar haruslah mengetuk pintu dan memberi salam kepada guru sebelum masuk ke kelas. Ketika berada di dalam kelas, pelajar hendaklah kemas kelas, sapu sampah dan susun meja sebelum sesi pembelajaran bermula. Pelajar juga hendaklah duduk di tempat masing-masing dan jangan bermain atau berlari di dalam kelas. Dan yang terakhir, setelah habis waktu kelas, pelajar hendaklah kemas kelas, buang sampah dan pastikan kelas bersih sebelum pulang. Pelajar juga perlulah tutup suis lampu dan kipas sebelum pulang, serta pastikan pintu ditutup dengan rapat. Sekiranya terdapat sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku, para pelajar hendaklah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah, iaitu guru kelas ataupun guru yang bertugas. Antara faktor yang menjadi punca berlakunya perkara yang tidak diingini ketika berada di dalam kelas adalah para pelajar itu sendiri bermain maupun berlari-lari ketika berada di dalam kelas. Hal ini akan menyebabkan pelajar itu sendiri mengalami kecederaan, sama ada kecederaan yang ringan maupun yang serius. Jadi, para pelajar perlulah mengikut semua peraturan yang telah ditetapkan oleh guru masing-masing untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Seterusnya, keselamatan ketika di kantin sekolah. Kantin merupakan premis yang penting bagi semua warga sekolah untuk mendapatkan keperluan makanan semasa berada di sekolah. Kantin juga adalah sebuah tempat kepada para pelajar untuk membeli makanan dan minuman yang diingini untuk mengisi perut yang lapar. Andai prosedur keselamatan tidak diaplikasikan dan diabaikan, kemungkinan banyak risiko yang tidak diingini akan berlaku. Oleh itu, tata cara penggunaan di kantin harus digunakan oleh para pelajar bagi mengelakkan risiko yang tidak diingini berlaku. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, pandemik yang berlaku di sekitar Malaysia mewajibkan kita untuk memakai pelitup muka 3 lapisan seperti yang memenuhi syarat Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh itu, pelajar wajib memakai pelitup muka semasa berada di sekolah. Berikut merupakan keselamatan di kantin sekolah yang harus dipatuhi oleh para pelajar. Yang pertama, disebabkan oleh pandemik yang berlaku di sekitar Malaysia, iaitu virus COVID-19, pelajar digalakkan untuk membawa bekalan makanan daripada rumah. Hal ini bagi mengelakkan kesesakan untuk pelajar beratur panjang untuk membeli makanan di kantin sekolah bagi mengelakkan penularan virus COVID-19. Yang kedua, pelajar hendaklah mencuci tangan menggunakan sabun di kantin sebelum dan selepas makan. Yang ketiga, elakkan berkongsi makanan dengan sahabat bagi mengelakkan penularan virus. Seterusnya, pelajar hendaklah keluar rehat pada waktu yang telah ditetapkan pada jadual waktu, iaitu pada jam 10 pagi hingga 10.20 pagi. Hal ini bagi mengelakkan kesesakan dan jumlah yang ramai di kantin sekolah. Kemudian, pelajar dilarang berlari-lari di kawasan kantin. Pelajar hendaklah berjalan dengan berhati-hati di kantin sekolah. Pelajar juga hendaklah memasuki kawasan kantin mengikut pintu masuk yang telah disediakan dan keluar daripada kantin mengikut pintu keluar yang telah disediakan. Seterusnya, pelajar hendaklah mengambil tahu di manakah lokasi penggera kebakaran jikalau terdapat kebakaran yang tidak diingini akan berlaku pada satu hari nanti. Seterusnya, pelajar hendaklah beratur mengikut giliran masing-masing semasa hendak membeli makanan dengan bersopan santun. Pelajar dilarang berebut-rebut dan bertolakkan antara satu sama lain ketika membeli makanan. Pelajar hendaklah duduk, makan dan balik ke kelas masing-masing dengan sopan santun. Yang terakhir, pelajar dilarang berdiri dan meloncat-loncat di atas kerusi kantin yang telah disediakan kerana kerusi yang disediakan itu hanyalah untuk pelajar duduk dan makan.
Berikut merupakan prosedur menggunakan alat pemadam api. Yang pertama, menekan penggera kebakaran. Mencuba terlebih dahulu alat pemadam api tersebut. Tarik pin alat pemadam api. Acukan alat pemadam api ke pangkal api. Tekan tukil atas alat pemadam api dan semburkan ke arah api dengan cara menyapu. Sebelum kami mengakhiri video ini, pelajar perlulah menjawab soalan maklum balas yang telah diberikan dan jangan lupa like dan komen di bawah. Sekian, terima kasih.